Asas yang ketiga yang nak sebutkan di sini adalah dalam bab halal haram tadi, sama ada dalam bab makanan, dalam bab pakaian, dalam bab jual beli, dalam bab mengambil hak orang. Sesuatu perkara yang nak jadi milik kita mesti dengan akad. Sama ada akad jual beli, maka jadi kita bayar duit, maka kita dapat barang jadi milik kita. Ataupun kita nak pakai sesuatu manfaat dengan kita akad pinjam, orang bagi pinjam dari kita, maka kita boleh guna manfaat dia, maka kita memiliki manfaat dia. Jadi kita tak boleh pula nak bagi manfaat tu pada orang lain, sebab akad kita dengan dia je, kecuali lah dia benarkan. Itu dalam bab halal haram dalam Islam. Ini kadang-kadang kalau orang tua dulu lah, bab pinjam periuk nuri ni lah, kadang-kadang 4 lapis, 5 lapis. Lepas orang ni pinjam, waktu asal nak bagi pinjam tu tak tahu. Periuk dia kat mana, sampai masa dia nak penuri, cari orang ni mari ambil pinjam. Sedangkan akad pinjam tu dia dengan orang tu, maka dia telah melakukan suatu perkara yang haram. Dan orang yang menerima manfaat tadi, manfaat tak nampak kan, tapi dia manfaat periuk belanga kawam tu tak, dia ambil dengan akad apa? Akad pinjam daripada siapa? Pemunyanya ataupun pemiliknya ataupun orang yang juga ambil manfaat. Dia tidak memiliki, tapi dia hanya memiliki manfaat masa itu. Itu halusnya di dalam bab muamalah Islam, dalam bab halal dan haram. Ada juga kita dapat milik sesuatu dengan hebah, dengan orang bagikan kita, maka kita dapat milik dia. Tak. Kemudian dengan akad-akad yang lain, mesti dengan akad. Tapi tak akad tak semestilah. Kalau akad nikah tu dah. Bukan semua akad tu macam akad nikah tu aku terima lah nak barang kan. Tak macam tu. Banyak akad mu'attah ataupun beli tu pun dah satu akad kan. Jadi nak ceritanya dalam bab itu. Kemudian ada satu lagi yang saya nak sentuh di sini. Di antara halal dan haram itu ada tengah-tengah itu syubhat. Apa sikap kita dalam bab syubhat? Rasulullah kata, barang siapa yang duduk dalam syubhat, yang mungkin nak bincang-bincang nanti bab makan minum itu pun dalam bab banyak bab syubhat. Masakan orang kafir boleh makan tak Ustaz? Boleh? Saya boleh jawab boleh. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat banyak kan makan orang Yahudi masak, orang musyrik masak. Lepas tu saya keluar kata tak boleh. Sebab ada sahabat-sahabat kata tinggalkan. Jadi benda itu banyak dalam bab syubhat dan dalam bab memilih yang aula. Memilih yang aula, yang utama. Dia bukan dalam bab halal haram yang jelas tak, tapi memilih yang utama. Ada masakan Islam, buat apa kita pergi susah-susah cari masakan orang yang tidak mengamalkan najis dan orang yang tidak mengetahui najis dan benda yang tak najis, benda yang haram dan benda yang halal. Daripada kita beli ayam yang diproses oleh India, Hindu dan Buddha, saya sebut India dan Cina sebab ada juga India Muslim dan Cina Muslim. Kita sebut Hindu dengan Buddha ataupun Hindu dan Buddha diproses orang tu dah. Mana tahu penyembelih dia yang Hindu yang diimport tu kadang-kadang cuti sakit ke, lari ke, dipurupa dia kena tak ada permit ke, maka pada hari itu dia pun pasti sudah 18 tahun tengok orang buat dia putus macam itu juga yang baru-baru ni berapa? 1,800 kg ya, yang masuk dalam TV kan. Ada yang putus paruh, ada yang putus sikit je. Jadi buat apalah kita ni, sebab halal terang ada, kita nak dicari.
Dan macam tu susah Ustaz. Inilah dalam bab sikap dalam bab syubhat. Untuk diri kita, untuk diri kita, ilzamkan diri kita untuk menjauhi yang syubhat. Cuma untuk fatwa orang lain, kita jangan mudah-mudah untuk mengatakan itu haram, kerana akan menyusahkan masyarakat. Kerana pernah ditanya Ibnu Mas'ud, seorang yang dijemput oleh orang tu terkenal, dia tu ambil makanan haram, bermuamalah dengan riba, harta dia memang haram, maka dia jemput makan. Maka Mas'ud kata, makan, dia tanggung dosa, kamu dapat makan. Sedangkan makanan dia tu memang banyak yang haram. Kenapa fatwa untuk orang awam? Maka kita kena mudahkan. Sebab Islam ni, selagi tak jelas benda tu haram, kita jangan menyusahkan. Tapi untuk diri kita, orang yang ada sini, maknanya orang yang kuat dengan Islam tu, sebab tu Rasulullah kata, orang yang meninggalkan syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa ardih. Orang itu telah bara'ah, telah membersihkan diri dia dan maruah dia. Jadi pembersihan diri yang kita kena buat adalah menjauhi perkara yang syubhat. Jadi itu dalam bab sikap kita terhadap perkara-perkara yang syubhat. Kalau kedai orang Islam, kedai makan orang Islam, bersepah lagi kedai makan orang Islam lah. Berapa dah kita pergi cari pasar nanti makan kedai kopi tiam Kemaman kata. Sedap kopi dia orang Singapura mari minum. Sedap, mesti sedap ni. Singapura mana? Apalah kita cari pasal dah. Dah haram tu Ustaz? Saya tak kata haram, tapi aula tempat pilihan lain banyak yang boleh membersihkan jiwa kita, tak ragu dan sebagainya. Air kopi haram apa? Tidak ada campuran air, gula, kopi. Dan kadang-kadang orang yang waswas, dia kata mungkin dia masuk arak ke apa, itu soal dia, kerana itu tak, tapi halal haram benda tu memang air kopi. Tapi aulanya kita pilih tukang masak Islam. Kalau orang yang lebih bertakwa lagi baik. Jadi dari segi aula ataupun aula ni keutamaan. Kita mengutamakan benda yang bersih dan lebih bersih, benda yang clear dan lebih clear. Tadi kita tak kata mesti kotor dan tak ada, sebab tukang masak dia orang Islam juga. Jadi untuk fatwa ke orang, jangan kita sempitkan sehingga dia jadi haram. Tetapi untuk kita orang Islam, bagi baik kita jauh daripada benda-benda yang sama. Sebab apa? Sebab para ulama dahulu dia kata, innama samul muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa. Dinamakan orang itu benar-benar muttaqin, orang yang bertakwa. Kenapa? Li'annahum, kerana mereka berwaspada dengan benda yang tak perlu elok tu. Itu benar-benar orang muttaqin. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang benar-benar muttaqin tu, benda yang halal pun ditinggalkan. Kenapa? Kerana takut benda terjerumus kepada yang haram.